ratio adalah salah satu perkara atau aspek yang patut kita pertimbangkan sebelum pemilihan reel. Jadi kita perlu sesuaikan ratio dan juga permainan kita lah, sama ada menggunakan gewang selaman dalam ataupun top water. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jai dari I Like Fish, dan dalam video ini kita akan bercerita berkenaan dengan ratio dan inch per turn. I like fish. Okey, terlebih dahulu saya ingin memohon maaf di atas kualiti video kita pada kali ini. Ini kerana video ini adalah dirakam di rumah dan bukanlah di studio seperti biasa. Okey, tanpa berlengah lagi, jom kita saksikan. Okey, dalam video ini saya akan bercakap berkenaan dengan ratio pada reel, kepentingan dia, kegunaan dia dan apa hubung kait dia. Macam sebelum ni, dalam video sebelum ni mungkin saya pernah cakap, ada orang kata bila gigi gear ni lebih kasar, maknanya dia punya ratio dia lebih rendah. Okey, dan apa hubung kait dia? Apa formula dia yang untuk kita mengiyakan konsep tersebut? Okey, kalau kita ikutkan kat sini, kita tengok ini gigi gear Ryoga dan ini gigi gear disc, Revo disc. Kalau kita tengok, tak adalah banyak beza pun kan, lebih kurang je. Okey, lebih kurang je, tak adalah macam ratio 8 ni besar sangat. Di sini ratio 8 dan Ryoga ni ratio 6.4. So kita tak ada nampak beza pun. Ni tak ada nampak terlampau besar, ni tak ada nampak terlampau kecil, lebih kurang. Tapi ya, memang Revo disc ni dia punya gigi gear tu sebenarnya lebih kecil. Mungkin kalau lebih mudah kalau saya cerita macam ni lah. Okey, tadi saya hari ni buang tebiat sikit, saya kira satu-satu gigi gear ni, berapa banyak gigi gear yang ada pada gear Ryoga 2008 ni. Okey, dan saya kira dia ada 77. So 77 gigi gear dan 12 gigi gear pada pinion. Okey, manakala kalau kita tengok pada Revo disc, dia ada 80 pada main gear dan juga 10 pada dia punya pinion. So jadi macam mana formula dia? Okey, formula dia mudah. 77 gigi gear dekat main gear dibahagikan dengan 12 gigi gear pada pinion. So kita akan dapat 6.4. So 6.4 tu adalah pusingan spool pada setiap karawan. So tu dia jadi 6.4 nisbah 1. So tu maksud dia lah. Begitu juga dengan Revo disc, 80 bagi 10. So kita akan dapat 8 lah. So dia bersesuaian dengan ratio 8. Begitu juga dengan micro module gear yang dihasilkan menggunakan teknologi daripada Shimano. So walaupun halus, okay, kita tengok dia halus kan. Kenapa halus? Kenapa tak ratio lagi tinggi? Sebab dia halus. Tapi bukan macam tu. So kalau kita kira, dia ada 178 gigi gear pada main gear, manakala pada dia punya pinion ada 26. So bila kita bahagikan kedua-duanya tu, memang akan dapat 6.8. So betul lah. Jadi adakah kalau dia menggunakan teknologi yang sama, adakah gigi gear bagi ratio rendah lebih besar? Betul, sebabnya kalau kita tengok kat sini, 77 berbanding dengan 80. Okey, memang berbeza lah. Tapi kalau untuk yang ni, dia kecil kan, walaupun dia banyak dekat main gear, tapi dia juga banyak dekat pinion gigi dia. So bila kita bahagikan, memang akan dapat 6.8 jugalah. Okey, walau bagaimanapun, macam ratio ni, kalau boleh saya terangkan kat sini, biasanya kita gunakan untuk tujuan penggayaan gewang lah, kebiasaannya untuk penggayaan gewang. Okay, kita contohnya pada ratio 5 kita boleh gunakan untuk crank.
Ratio 6 ni ada juga yang gunakan untuk soft plastik, tapi ada juga yang gunakan soft plastik menggunakan ratio yang lebih tinggi. Pada ratio 7 dan ke atas mereka boleh gunakan banyak yang gunakan gewang-gewang top water. Tapi itu semua bergantung kepada diri kita sendiri. Ada juga saya kenal orang yang bermain crank menggunakan ratio 7. Itu bergantung pada diri sendiri dan macam mana dia menjaga peralatan dia lah. Sebab saya faham saya, kalau menggunakan ratio yang lebih tinggi untuk crank, dia akan mengenakan beban yang lebih. Sebab dia akan berpusing, dan spool tu dia akan berpusing sebanyak 8 kali setiap satu pusingan. So bila dia pusing 8 kali, bila kita crank 8 kali, contoh kalau kat sini saya ada ni satu lagi reel ratio 8. So bila kita pusing, terjatuh pula. Saya buka hari tu, tak apa, saya letak kat tepi. Okay, so bila kita pusing, dia akan berpusing sebanyak 8 kali. Satu pusingan ni dia akan berpusing sebanyak 8 kali. So bila 8 kali, tali kita dia akan masuk dengan laju. Manakala kalau crank kita pakai, dia ada rintangan. So bila dia ada rintangan dan tali tu nak masuk laju, so dia akan jadi berat lah. Bila berat, dia akan beri tekanan lebih pada gigi pinion gear kita. Sebab pinion gear ni dia dia berhubung dengan spool lah. Okay. Alright. Tapi ada juga baru-baru ni lah saya ada baca ada orang bercerita berkenaan dengan retrieve per crank ataupun inch per turn. Maknanya satu pusingan, okay, reel, satu pusingan reel berapa sentimeter tali masuk. Dia berbeza. Dia bergantung kepada spool sebenarnya. Dia bergantung kepada spool. Okey. Tapi dalam isu ni biasanya bait casting tak ada banyak masalah. Sebab kalau kita tengok pun spool dia sebenarnya lebih kurang tak banyak beza daripada segi saiz. Kalau ada pun 34mm, 32mm, so tak banyak beza lah. Tak banyak beza. Tapi kalau untuk spinning, dia akan nampak sangat beza lah. Kalau pernah tengok spinning saiz 4000 dengan beza dia dengan spinning saiz 1000, jauh beza spool dia. So bila kita baca retrieve per crank dia memang sangat berbeza lah. Tapi untuk bait casting pun ada bezanya juga. Contohnya kalau kita ambil pada Ryoga lah. Ryoga, kita tengok spool dia kat sini, dia ratio 6.4. Ratio 6.4. Kalau satu pusingan spool handle, tali akan masuk sebanyak 67 cm kalau tak silap saya lah. Okey, tapi itu biasanya purata lah sebab dia tak ada standard practice berapa macam mana dia orang kira, tak ada siapa yang boleh cerita. So tapi saya percaya dia secara purata. So secara puratanya 67 cm yang tali masuk. Okey. Tapi kalau kita tengok pada 13 fishing ni, dia bersaiz 300. So bila dia bersaiz 300, satu pusingan ni akan mengakibatkan tali yang lebih banyak masuk. Sebab kalau kita tengok, ni yang kecil kan, bila kecil tali yang masuk akan sikit lah, akan kecil lah. Tapi bila dia dah semakin banyak, tali yang masuk akan menjadi banyak. So bila kita kira secara purata, dia retrieve per crank dan juga inch per turn dia akan berbeza. Kalau dekat sini 13 fishing, berdasarkan daripada kotak dia punya kiraan dia, purata dia punya retrieve tu adalah sebanyak 73 cm kalau tak silap saya. So 73 cm dengan 67 cm sangat berbeza. Ini kerana kalau kita tengok 70 lebih ni dah dekat macam ratio 8, ratio 7 lah sebenarnya, ikut macam lebih kurang macam ratio 7. Dia dah berbeza dah. Dia dah berbeza. Tapi kebanyakannya saya rasa tak ada masalah sebenarnya. Sebab kalau kita kira pada inch per turn, susah juga. Sebab dia tak ada standard practice. Dan juga dia dikira secara purata. Bagi pendapat saya, dikira sebagai purata, ikut purata lah. Jadi kalau kita nak kirakan, dekat sini benda yang paling mudah untuk kita aplikasikan dalam penggunaan gewang. So kita boleh decide apa gewang untuk digunakan pada reel yang mana adalah dengan ratio
ratio lebih mudah sebab dia fix. Dia tak kisah apa yang kita lakukan kepada reel. Contohnya macam sini saya ada big shooter compact. So big shooter compact saya ni tak kisah apa yang saya lakukan, dia still akan ratio 8. Walaupun saya tukar handle panjang 150 cm sekalipun, dia takkan berubah. Dia masih lagi akan pada ratio ratio 8. Dia takkan berubah. Tapi konsep kenapa kita rasa macam laju benda semua, itu ada formula yang lain lah. Itu mungkin saya boleh share pada video-video akan datang lah. Tak ada masalah. Okey, saya rasa itu sahaja untuk setakat ini berkenaan dengan ratio pada reel kita dan formula yang menghubungkannya, dan diharap anda semua dapat belajar sesuatu. Okey, terima kasih. Okey, itu saja untuk perkongsian kita berkenaan dengan ratio dan inch per turn. Seperti biasa, saya bukanlah pakar dalam bidang ini. Sekiranya ada sebarang komen atau pertanyaan dan juga idea lain, bolehlah ke bahagian komen ataupun boleh maklumkan sendiri kepada saya. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share channel YouTube dan Facebook kami. Jumpa lagi di video akan datang.